Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kuliah kita pada malam ini kita akan membaca kisah Isra dan Mi'raj sebagaimana dalam hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, mengambil pandangan sebahagian para ulama sirah yang menegaskan bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku dalam bulan Rajab, setahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Para ulama berbeza pandangan. Sebahagian menyatakan, ada di kalangan ulama menyatakan peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah berlaku dalam bulan Rajab, tetapi berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Dan ada juga ulama yang menyatakan berlaku dalam bulan Rajab. Maka bulan Rajab disebut sebagai bulan Al-Isra dan juga Mi'raj. Walaupun berlaku khilaf dari segi tarikh, tetapi dari segi peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak ada khilaf di kalangan ulama, karena diceritakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Peristiwa Isra disebut oleh Allah dengan begitu jelas dalam surah Al-Isra, surah yang diberi nama khusus bersempena dengan peristiwa Isra, yaitu surah Al-Isra. Di awal surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra iaitu perjalanan pada waktu malam, perjalanan pada waktu malam. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan perjalanan itu bukan ditempuh oleh Muhammad SAW sendiri, tapi Allah yang memperjalankan dia. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah. Bila kita sebut Maha suci Allah, iaitu Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Kalau Nabi Muhammad SAW berjalan sendiri, maka dia ada kekurangan, kerana dia walaupun banyak kelebihan, tapi dari segi manusiawi Nabi Muhammad SAW tertakluk dengan kudrat seorang manusia, di mana seorang manusia dia tidak akan mampu untuk menempuh perjalanan dalam jarak yang begitu jauh dalam masa yang singkat. Dia memerlukan kenderaan, dan pada zaman Nabi tidak ada kenderaan, sama ada unta ke kuda ke, yang boleh menempuh perjalanan bukan saja dalam masa yang singkat, bahkan perjalanan untuk mendaki ke langit. Tidak ada sebarang kenderaan pada ketika itu. Maka Allah Ta'ala menyebutkan kalau Muhammad SAW berjalan sendiri, ya mustahil. Tapi bukan dia yang berjalan sendiri. Subhanalladzi asra, Tuhan yang membawa dia berjalan. Tuhan yang membawa dia berjalan. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai bandingan ringkas mudah untuk kita memahami bagaimana tidak mustahilnya manusia ini kalau dibawa oleh Allah untuk menempuh perjalanan walaupun begitu jauh, namun mampu sampai, bahkan dapat sampai dalam tempoh yang singkat.
Sebagai contoh, kalau kita berjalan kaki sendiri untuk musafir ke Kuala Lumpur, kita berjalan kaki agak-agak berapa hari sampai. 10 hari pun mungkin belum tentu sampai lagi. Tapi kalau kereta yang bawa kita 6 jam, 7 jam sampai. Kerana kereta mempunyai kemampuan bergerak lebih laju. Dan kalau yang bawa kita itu kapal terbang, 2 jam sampai. Dan kalau takdir kata yang bawa kita tu roket, mungkin setengah jam tak sampai, setengah jam 15 minit dah sampai. Ini bayangkanlah yang bawa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada setiap hari malaikat berulang-alik menjaga kita, mencatat kita. Subuh bertukar, bersilih ganti, ya ta'aqabuna malaikatul laili wan nahar, bersilih ganti malaikat malam dan siang menjaga, memerhati kamu. Waktu subuh mereka bertukar tugas waktu subuh dan juga waktu asar, berulang-alik setiap hari naik ke langit di atas sana. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sendiri menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, maha suci Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, pengajaran yang pertama sekali yang boleh kita ambil ialah kita hendaklah senantiasa bergantung kepada Allah. Bergantung, maknanya bertawakal kepada Allah. Kalau bertawakal kepada Allah, berat mana sekalipun, sukar mana sekalipun satu urusan itu, dia akan jadi mudah. Kalau kita bergantung pada diri dia sendiri, banyaklah perkara yang kita tak akan boleh capai, kerana kemampuan kita ini sangat sedikit dan sangat lemah. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kita mesti banyak beribadah kepada Allah dan mesti banyak berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohon segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada satu malam, minal masjidil harami, daripada Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Haram di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jaraknya lebih kurang 1000 km, sebulan perjalanan. Orang dahulu satu hari perjalanan dia mampu tempuh 40 hingga 45 km satu hari perjalanan, satu marhalah. Dan 2 marhalah 2 hari perjalanan, 90 km. Jadi sebab itu mengikut Imam Syafi'i, jarak yang bolehkan safar qasar, jamak qasar ialah 2 marhalah. Tapi Imam Abu Hanifah pula dia tak guna marhalah itu, dia kata perjalanan hari, mengikut hari, 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan, 3 marhalah, 130 km. Kalau ikut mazhab Syafi'i, maknanya 2 marhalah cukup dah, 2 hari perjalanan sudah boleh jamak qasar, iaitu 1 hari 45 kali dengan 2, 90 km. Jadi zaman dulu 30 hari perjalanan dia daripada Mekah ke Palestin. Kali tengoklah 30 kali 40, lebih kurang 1200. 1200 kilo. 1000 kilo lah, 1000 kilo ke atas, 1200 kilometer. Tapi ditempuh oleh Nabi SAW dalam 1 hari saja. Bahkan perjalanan bukan saja Isra, ditambah satu lagi Mi'raj. Mi'raj iaitu pendakian. Mi'raj iaitu pendakian ke langit pertama, diikuti langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, sampailah ke langit yang ketujuh. Nabi merhatikan Baitul Ma'mur, kiblat para malaikat. Kemudian mendaki lagi naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian mendaki lagi naik ke Mustawa, dan seterusnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima salat 5 waktu sehari semalam, diterima direct oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah daripada Allah, bukan melalui malaikat Jibril. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa salat ini adalah mi'raj orang beriman.
Salat ini adalah mi'raj orang beriman. Kamu orang yang mengerjakan salat, dia sedang bercakap dengan Tuhannya, dan Allah tidak akan berpaling selagi dia tidak berpaling. Jadi sebab itu bila kita mengerjakan salat, kita kena menganggap, kena ingat bahwasanya Nabi SAW menerima salat 5 waktu ini direct daripada Allah. Jangan buat acuh tak acuh, seolah-olah macam tidak ada apa di depan kita. Kita sedang menghadap Allah. Sedang menghadap Allah, dia panggil Tuhan yang menciptakan alam ini. Tuhan yang berkuasa menentukan perjalanan hidup kita ini. Allazi barakna haulahu, menuju ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya. Masjid Al-Aqsa ini satu daerah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana disitulah lahirnya para nabi, disitulah bersemadinya Nabi Ibrahim alaihissalam, disitulah di Palestin itu tempat Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Ishaq alaihissalam di situ juga. Dan sebagian ulama menyatakan tidak ada para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah melainkan dia kena sampai di 2 tempat. Yang pertama adalah di Mekah, Kaabah, dan yang keduanya adalah di Palestin, di Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Tujuan perjalanan Isra itu, kata Allah, untuk kami memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kami, ayatina, min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Allah Ta'ala nak tunjuk sendiri, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan juga kebesaran dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kepada umat dia, kita lah, sekaligus kepada kita. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah, dia jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi tuan-tuan bersilam, bila kita pati kisah Isra' dan Mi'raj ini, kita renung sungguh-sungguh, sebenarnya itulah perjalanan kita. Itulah perjalanan kita. Karena sampai masa nanti kita akan menghadap Allah. Sampai masa nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diterima oleh Allah sebagaimana Allah menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada orang yang ditolak oleh Allah, menghadap sebagai hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab oleh Allah, ditanya, diselidik, kenapa kamu menjadi hamba yang durhaka, kenapa kamu menjadi hamba yang ingkar, kenapa kamu tidak beribadah. Tapi orang yang menghadap Allah yang diterima ini sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Al-Buruj Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Ini waktu, makna jiwa orang beriman bila dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala kata kepada jiwa ini, wahai jiwa yang teguh, yang tetap dalam iman, yang tidak ada kesangsian kepada Allah, Rasul dan juga agama yang benar daripada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha bertemu dengan Tuhanmu, dan Tuhanmu juga redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku yang aku redai. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurgaku. Jadi kita nak dengar yang itu bila kita menghadap Allah Ta'ala nanti. Kita nak dengar bahasa Allah Ta'ala sebut, wahai jiwa yang teguh, yang tetap. Itu makna mutmainnah. Jiwa yang beriman kepada Allah, yang tidak pernah ragu kepada Allah. Kita nak dengar yang itu bila kita menghadap Allah Ta'ala nanti. Jadi
yang itu memerlukan kepada hati yang bersih, memerlukan jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih ini berada pada hati yang bersih. Jadi sebab itu kita perhatikan tuan-tuan sekalian, peristiwa yang awal sekali yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW sebelum dia dibawa untuk menempuh perjalanan Isra' dan Mi'raj. Mula-mula sekali yang Jibril buat kepada Nabi ialah belah dada, membedah dada. Dibawa ke telaga Zamzam, kemudian dibedah dada Rasulullah, dan kemudian dibuang, dipanggil saki-baki, kotoran, dan dimasukkan dalam dada Nabi itu al-iman wal hikmah, iman dan juga kebijaksanaan, ilmu. Jadi kenapa tak bawa direct saja naik menghadap Allah Ta'ala? Buat apa? Kenapa perlu bersihkan dada dulu? Itu simbolik kepada umat bahwasanya kamu kalau nak menghadap Allah, Allah Ta'ala hanya akan menerima orang yang hati bersih. Allah SWT hanya akan menerima orang yang menghadap dia dengan hati yang bersih. Ini cukup jelas disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti, kata Allah, ialah hari yang mana tidak akan beri guna harta dan juga anak-anak. Di dunia ni tuan-tuan sekalian, yang paling dekat dengan kita, yang paling kasih bersimpati dengan kita ialah anak-anak kita, dan aset kita ialah harta. Tapi kata Allah, itu dunia. Sekarang ni kamu nak menghadap aku di akhirat, tidak berguna lagi harta dan tidak berguna lagi anak-anak, kata Allah. Illa man atallah, yang berguna ialah orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tujuan ad-din ni, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tujuan agama ini, walaupun hari ini kita mengaji agama, kita akan diuji dalam peperiksaan, tapi itu bukan tujuan. Tak penting pun, tak penting pun orang mengiktiraf kita dengan sijil dan sebagainya itu. Di hadapan Allah Ta'ala nanti, Allah Ta'ala tak tanya pun kamu ada sijil syahadah kah, kamu ada BA kah, kamu ada master kah, kamu ada PhD kah, tak tanya pun. Yang pentingnya yang ditanya ialah hati yang bersih. Dan tujuan mengaji agama ini adalah untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa. Dan itu yang disebut oleh Allah dalam beberapa tempat dalam Quran, yang kita akan berjumpa dalam, kita ambil yang pendek saja, surah-surah yang pendek yang kita semua faham, kita semua hafal. Iaitu Allah Ta'ala menyebutkan, qad aflaha man zakkaha wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penyempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada jiwa manusia itu, iaitu jiwa yang boleh berakal, yang boleh berfikir, jiwa yang boleh memilih, jiwa yang boleh membezakan mana hak yang batil. Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguhnya rugilah, rugilah orang yang mengotorkan jiwa itu. Itu surah Asy-Syams. Kalau kita perhatikan pula dalam surah Al-A'la, Allah Ta'ala menyebutkan yang hampir sama, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingati Tuhannya, fasalla, lalu dia mengerjakan salat. Bal tu'siruna al-hayatad dunya, namun sayangnya, kata Allah, kamu hanya melebihkan dunia, kamu tidak melebihkan akhirat. Jadi dunia ni tuan-tuan sekalian, kita tak akan bertemu Allah lagi dunia ini. Jadi sebab itu manusia tak ambil kisah. Tapi kalau kamu merenung akhirat, di mana kamu akan menghadap Allah, maka pada saat itu kamu pasti akan bersiap sedia. Orang yang melihat akhirat, dia akan sentiasa tanya-tanya. Nanti dia menghadap Allah Ta'ala nanti, apa nak dijawab nanti kalau kita tak buat persediaan, kalau kita kita tak jaga hati, tak jaga semayang, tak jaga puasa, tak jaga ibadat, acuh tak acuh. Macam mana nanti di hadapan Allah Ta'ala nanti? Jadi sebab itu bila kita sebut persoalan menghadap Allah, tuan-tuan sekalian,
sinonim dengan akhirat itu, maka timbul pula satu lagi, iaitu takut kepada Allah. Nah, takut, dan Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, waliman khafa maqama rabbih jannatani, dan untuk orang yang takut akan saat dia akan berdiri di hadapan Tuhannya, mana dia duduk di dunia ini, dia sentiasa hadir. Macam mana nanti bila duduk depan Allah, berdiri depan Allah nanti macam mana, dia ingat dengan tu. Maka kata Allah, untuk orang yang sebegitu, jannatani, dia akan dikurniakan syurga oleh Allah. Bukan satu syurga, tapi dua syurga, dua taman di dalam syurga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dari Muhammad SAW, perjalanan tu, kemuncak perjalanan itu ialah menghadap Allah. Dan permulaan perjalanan itu ialah membersihkan hati, dibersihkan hati. Maka begitulah juga tuan-tuan sekalian, kita sekarang ni pun dalam perjalanan untuk menghadap Allah Ta'ala. Dan persiapan kita ialah kita kena bersihkan hati, dan menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itulah tujuan sebenar mengaji agama. Tujuan sebenar mengaji agama. Nah, bukan untuk lain. Kalau banyak kita mengaji agama sekalipun, tapi hati kita masih lagi kotor, dia sama macam tak pernah mengaji. Orang Arab kata, wujudul kal adam wa adamul khair. Kalau dah ada, kalau ada macam tak ada, lebih baik tak ada. Kalau ada macam tak ada, lebih baik tak ada. Dia tak jadi risau. Ini macam kita kata, dia padanlah tak mengaji. Dia padan begitu. Orang kata, padanlah dia tak mengaji. Patutlah dia macam tu. Tapi kalau kita mengaji, tiba-tiba macam tak mengaji, orang heran. Dia macam mana dia mengaji agama, tapi balik rumah semayang tak jaga. Itu yang banyak berlaku kepada orang pergi sekolah agama sendiri sekarang ni. Dia mengaji agama, masuk sekolah agama, ini ramai mak pak yang mengadu. Macam mana ustaz, anak saya hantar mengaji agama, tapi dia balik di rumah, abang dia lagi baik daripada dia. Abang dia dengan azan cepat-cepat pergi surau di masjid, tapi dia dengan azan tapi tak bangkit pun, dengan televisyen dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini dia panggil perangkap akademik, dia panggil perangkap peperiksaan. Kerana dalam minda dia itu ditrainkan. Kalau dulu orang mengaji sains, mengaji matematik, mengaji geografi saja, maknanya pulun untuk menjawab peperiksaan. Bila dia meluahkan segala yang dihafal dalam kertas peperiksaan, dia keluar daripada dewan peperiksaan, kosong, habis. Dia sudah jadi jahil semula, dah jadi ta'ati semula, habis dah dia dah luahkan. Dan sekarang ni yang sama itu menimpa orang mengaji agama. Dia belajar semata-mata, matlamat dia itu ialah peperiksaan. Dia tak macam dulu lagi, tak macam zaman Rasulullah, zaman sahabat dan sebagainya. Belajar sebab itu, zaman dulu kalau kita mengaji sejarah Imam Syafi'i, imam-imam besar dan sebagainya, tujuan mereka menghafal Quran apa dia? Zaman Rasulullah dia tak ada hafiz, tahfiz tak ada. Tapi kenapa sahabat-sahabat pulun baca Quran? Sebab nak baca pada malam hari, qiyamul lail. Nak baca, nak solat. Tujuan menghafal Quran ialah untuk membaca dalam solat. Untuk baca dalam solat. Itu di antaranya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW sendiri dia bangun berjam-jam dalam solat. Dan pernah Huzaifah, kalau tak silap Huzaifah radhiyallahu anhu, dia ikut Nabi sembahyang, dia kata Nabi baca dalam solat itu surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran, 3 surah dalam satu solat. Lebih kurang 6 juzuk baca dalam solat. Jadi sebab itu anak-anak ini kena hidupkan balik tradisi itu. Hafal Quran dan bangun malam. Bangun malam baca Quran dalam qiyamul lail. Baca Quran, hidupkan tradisi membaca Quran itu dalam solat. Hidupkan tradisi membaca Quran dalam solat. Itulah baru kita kata insya-Allah kita akan melihat, dia panggil satu benda, satu
kurniaan Allah Ta'ala yang sangat hebat untuk diri kita sendiri. Walaupun orang lain itu tak penting, orang lain menilai kita, tapi yang penting ialah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, itu sikit kita sebut intro ataupun latar belakang peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Ya, matlamat dia ujung iaitu menghadap Allah. Dan bila menghadap Allah, Allah Ta'ala redha kepada kita ini, Allah akan bagi sesuatu yang paling bermanfaat untuk kita, yang dia tak bagi pada orang lain. Dan permulaan perjalanan menuju Allah itu ialah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Kerana itu yang Allah Ta'ala nak. Dia sendiri telah isytiharkan, dia hanya akan terima orang yang menghadap dia dengan hati yang bersih. Dia hanya akan terima orang yang menghadap dia dengan hati yang bersih. Jadi kena faham, kena mengaji pula apa makna hati itu, al-qalb. Apa beza hati dengan ruh, dan apa beza hati dengan akal. Dan kita dibayangi oleh teori-teori Eropah, teori-teori barat. Kalau tengok dalam Quran, 4 benda ini sama. Yang 4 benda ini sama, merujuk kepada hakikat sebenar diri kita, iaitu hati, ruh. Dalam bahasa Arab, hati disebut al-qalb. Kemudian ruh disebut ar-ruh dalam Quran. Yang ketiga an-nafs, jiwa. Ramai orang salah. Dia baca dalam Quran, dia jumpa terdapat an-nafs, dia terjemah nafsu. Nafsu dalam bahasa Arab dia panggil al-hawa. Hawa nafs, wa nahan nafs 'anil hawa. An-nafs itu jiwa dia panggil. Orang Melayu kata jiwa raga. Jiwa raga maknanya ruh dan tubuh, rohani dan jasmani. Jiwa duduk dalam raga. Habis faham gitu. Maksudnya yang bernilai itu ialah benda dalam raga itu. Kalau kita bawa pergi pasar, raga kosong, tak ada siapa nak curi pun. Tapi cuba dalam raga itu ada ikan, ada sayur, sekali dengan raga hilang. Jadi begitulah juga kita ni. Kalau raga saja tak ada nilai apa. Jiwa dia panggil. Jiwa dan raga. Sebab itu kita kena serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah, Rasul, kepada ad-din. Jiwa dan raga, mana serahkan seluruh tubuh kita, rohani kita dengan jasmani kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu al-qalb, ar-ruh, an-nafs, dan juga al-aqli, akal. Akal pun sebahagian daripada fungsi hati, fungsi jiwa. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, keempat-empat ini dia merujuk kepada hakikat dalaman diri kita, kita yang sebenar dia panggil. Luaran kita ini, kita suka duduk depan cermin berjam-jam tengok tak mana rambut, tengok hidung. Tuan-tuan sekalian, pada hidung tu kalau ada penyek-penyek situlah, tak akan mancung-mancung, tapi dia rajin duduk. Dia tengok hidung dia sana sini berbedak dan sebagainya. Ya. Luaran ni, tubuh kita ni, buatlah macam mana sekalipun, penghujung dia mati, penghujung dia tua, penghujung dia lemah. Tapi rohani kita ni, hati kita ni, lagi kita gilap, dia akan lagi dipanggil apa? Dia lagi tinggi martabat di sisi Allah Ta'ala. Lagi bersih, lagi diterima oleh Allah. Lagi bersih, lagi diterima oleh Allah. Tapi macam mana kita nak gilap rohani kita ini? Dia tidak ada lain melainkan dengan ibadah dan juga zikrullah. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Wa dzakaras, dan dia menyebut nama Tuhannya, berzikir, menyebut nama Tuhannya. Fa shalla, lalu dia mengerjakan sembahyang. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bandingan hati manusia ini dengan zikrullah sama seperti ikan dan air. Ikan ini selama dia berada dalam air, dia akan hidup. Tapi bila dikeluarkan daripada air, dia akan mati. Dia akan tetap makan mati. Kalau keluar seketika, masuk balik air, akhirnya dia akan terus hidup. Walaupun tadi dah tercungak-cungak. Jadi begitulah juga hati manusia. Selama dia duduk dalam zikrullah, dia akan hidup.
hati itu akan hidup. Ya. Tapi bila dikeluarkan daripada zikrullah, maka hati itu akan mati. Bila hati itu mati, Allah Ta'ala sebut dengan hati yang keras. Wawailul lil qasiyati qulubuhum an zikrillah. Kebinasaanlah bagi orang-orang yang keras hatinya daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lawan hati yang keras iaitu hati yang lembut. Hati yang lembut iaitulah hati yang terbuka, yang dapat ditembusi oleh cahaya Allah, oleh nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh nasihat, oleh tunjuk ajar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita hurai panjang sikit, agak lebar sikit masalah permulaan peristiwa Isra', iaitu Nabi SAW dibedah dada. Dibedah dada, kemudian disucikan dan dimasukkan iman dan juga hikmah. Jadi bila dia dimasukkan dalam dada Nabi SAW itu iman dan hikmah, menunjukkan bahawa yang dikeluarkan itu apa dia? Iaitulah kekufuran dan juga kejahilan. Kekufuran dan juga kejahilan. Di dalam hati kita ni tuan-tuan sekalian kena masukkan keyakinan, iman, keyakinan. Dan pada yang sama kita kena masukkan ilmu. Perkataan hikmah banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yu'tal hikmata man yasha, yu'til hikmata man yasha. Allah mengurniakan hikmah kepada siapa yang dia kendaki. Dan siapa yang dikurniakan hikmah faqad utiya khairan katsira, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Jadi apa makna hikmah? Para ulama menyatakan bahawa perkataan hikmah dalam Quran, kalau dia datang tunggal, maka dia merujuk kepada Quran dan Sunnah. Jadi sebab itu rezeki masing-masing. Sejauh mana Allah Ta'ala bagi kita faham Quran Sunnah, itulah rezeki kita, hikmah. Itulah rezeki kita. Sejauh mana kita tadabbur Quran, kita dapat faham Al-Quranul Karim, itulah rezeki kita. Dan jika sekiranya hikmah itu digandingkan dengan Quran, sebagai contohnya wa yu'allimul kitab wal hikmah, Rasul yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan Allah kepada mereka, dia mengajar mereka, kata Allah, mengajar umat dia al-kitab wal hikmah, kitab dan juga hikmah. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau perkataan hikmah itu digandingkan dengan kitab, maka kitab itu memberi makna Al-Quran, al-hikmah pula memberi makna sunnah. Memberi makna sunnah Nabi. Dia sama juga. Sebab itu Quran ni dia perlu bagi anak-anak kita di depan ni, kalau nak faham Quran sungguh-sungguh, dia perlukan kepada kerajinan untuk tadabbur. Sama juga Islam dengan iman. Perkataan Islam kalau tunggal, maka masuk dalam dia iman. Sebab itu Nabi SAW ketika dalam hadis yang panjang dihadiri oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang lelaki, masuk dalam majlis Nabi, malaikat Jibril AS dia tanya, iman apa dia, Islam apa dia, ihsan apa dia. Maka Nabi pun sebut rukun Islam yang 5, kemudian rukun iman yang 6. Kemudian Nabi juga sebut ihsan, iaitu kamu beribadat seolah kamu melihat Allah. Jika kalau kamu tak sampai tahap itu, beribadat dengan kamu menganggap Allah melihat kamu. Di hujung itu Nabi beritahu sahabat-sahabat, lelaki yang datang tempoh hari itu ialah Jibril yang datang mengajar kamu agama kamu. Agama itu apa dia? Nama dia Islam. Jadi Islam itu merangkumi iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Tapi kalau dalam satu hadis itu ataupun dalam teks itu, dan begitu juga iman, kalau disebut iman dan disebut iman tunggal tanpa digandingkan dengan Islam, maka iman itu adalah Islam. Sebab itu kita perhatikan ramai orang yang bila dia mengaji tak bersungguh,
Maka dalam kepala dia bersu iman, maka dia akidah saja. Maka sebab itu ada orang dia mengaku dia beriman kepada Allah, tapi dia tak sembahyang. Bila orang kata dia, kamu ni beriman sungguh ke tidak? Dia kata, kenapa kata begitu? Marah dia. Bila orang petikai yang kata dia iman dia. Kita kata tu, kamu tak sembahyang? Iyalah, saya tak sembahyang pun, tapi saya beriman. Dia sebut begitu. Padahal tuan-tuan sekalian, cuba kita baca surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala sebut apa tentang iman? Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman. Selepas itu Allah Ta'ala tak sebut percaya kepada Allah dan Rasul. Siapa orang beriman? Allah Ta'ala sebut surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang sentiasa khusyuk dalam salat mereka. Jadi macam mana dia boleh mengaku dia beriman tapi dia tak sembahyang? Kata Allah, kalau takat sembahyang saja pun tak jaga khusyuk, itu pun belum beriman lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita hanya mengaji akidah mengikut huraian ahli falsafah ataupun ilmu kalam, itu yang sangat dimarahi oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dia menyatakan bahawa inilah masalahnya ilmu kalam. Bila orang ini didedahkan semata-mata pengajian akidah mengikut tarik ilmu kalam, maka dia rasakan bahawasanya cukup dengan dia mengaku Allah sebagai Tuhan, Allah berkuasa dan sebagainya, maka dia rasa orang dah tak boleh petikai iman dia. Tapi kalau kita mengaji dalam Quran Karim, kita akan malu untuk mengaku kita beriman. Sebab Allah Ta'ala kata, orang beriman ini yang berjaya itu ialah orang yang sentiasa khusyuk dalam salat. Dan banyak lagi tuan-tuan sekalian kita akan berjumpa dalam Quran. Malah Nabi sendiri sebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini ada 70 cabang lebih. Dan Nabi sebut salah satu daripadanya ialah a'laha, cabang iman yang paling tinggi, iaitu ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah ialah membuang suatu benda yang menyakiti di jalan. Sebab itu bila kita tuan-tuan sekalian lalu di jalan, kemudian bertemu dengan khabar, kita selamat tapi kita tak berhenti buang khabar tu, makna kalau ikut hadis Nabi tadi, kita tak cukup iman. Karena kita ni hanya mentingkan diri sendiri. Nabi kata salah satu cabang iman ialah membuang sesuatu yang menyakiti di jalan. Apatah lagi kalau dia yang buang benda yang menyakiti orang di jalan. Dia buang sampah, dia bakar sampah tepi jalan, rumah, lapangan rumah kuih besar lagi, tapi saya saja dia buat lumbuk sampah di tepi jalan. Dia bersihkan rumah dia, tapi dia buat ganggu jalan orang, buang sampah di tepi jalan. Macam mana nak mengaku kata iman? Nabi sendiri sebut itu salah satu cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan salah satu cabang daripada iman, kata Nabi, ialah malu. Dan malu itu adalah satu cabang daripada iman. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada orang kata orang awam tak perlu dalil. Tapi bagi ana wallahu a'lam, kalau tak setuju pun tak apa, tak ada masalah. Orang awam tetap perlu dalil. Ustaz kena rajin. Kerana dipanggil mukjizat itu, seni Islam ini, kedalaman makna Islam ini, dia duduk pada Quran dan hadis. Dia duduk pada Quran dan hadis. Hebat macam mana pun kitab-kitab karangan ulama, tak akan boleh mencapai ketajaman maksud dan kedalaman dipanggil, kita nak sebut apa, keberkatan, kerohanian yang ada pada Quran dan hadis itu. Hari ini tuan-tuan sekalian, ramai orang puasa tapi tak sembahyang. Ramai, masih ada orang puasa tapi tak sembahyang. Sebab kata dia hanya faham puasa ni 2 rukun. Dia berpuasa dengan rukun puasa. Dia mengaji fiqh, dicerita kepada dia rukun puasa ini ialah niat pada malam hari. Kemudian yang keduanya menahan diri daripada melakukan perkara yang batalkan puasa. Apa dia perkara yang batalkan puasa itu? Tak makan, tak minum, tak jima' dengan isteri. Cukup madad. Habis dia kata saya puasa, alhamdulillah. Tapi cuba tengok
Allah Ta'ala sebut apa tentang puasa dalam Quran. Baca ringkas, ayat ringkas 2 baris saja. Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan puasa itu ke atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya dengan puasa itu kamu bertakwa kepada Allah. Cuba tanya tengok, tak sembahyang bertakwa ke tidak? Kalau orang yang dia berpuasa dengan memahami ayat ini, dia akan tanya diri sendiri, macam mana aku ni puasa tapi tak sembahyang? Maknanya puasa tak capai maksud. Sebab itu dalam satu hadis lagi jelas Nabi sebut, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang fasik, ucapan yang dosa ketika sedang berpuasa, dan juga beramal dengan amalan-amalan yang berdosa, yang batil ketika sedang berpuasa, kata Nabi SAW, falaisallahu, maka tidak Allah memerlukan kepada dia meninggalkan makan dan minum sebegitu. Mana Allah tidak perlu puasa dia yang sebegitu. Dia puasa tapi masih lagi melakukan maksiat kepada Allah. Karena tujuan puasa itu ialah takwa. Tapi ini tak ada. Tak diceritakan dalam fiqh. Hanya cerita dalam fiqh ini, puasa ni, kalau kamu tak makan, tak minum, tak berjima, mana puasa kamu sah. Tuan-tuan sekalian, tak semestinya benda sah di sisi fiqh diterima oleh Allah. Ramai tuan-tuan sekalian, banyak benda yang sah tapi tak diterima. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya akan menerima daripada orang bertakwa kepada Allah. Sebab itu ramai yang pergi Jumaat sah tapi tak diterima. Jumaat sah dari segi mana? Makna orang dunia tak akan boleh anggap dia fasik sebab dia pergi Jumaat. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena tanya, Jumaat dia diterima oleh Allah atau tidak? Pergi Jumaat, tuan-tuan sekalian, duduk tengah khutbah, duduk tengok handset lagi, duduk scroll handset. Padahal Nabi SAW minta, barang siapa yang bermain-main dengan batu tengah khutbah itu, maka sia-sia. Hatta kalau dia tegur, kawan dia bising, dia tegur, senyap, itu pun hilang pahala. Itu satu. Dan sebahagian dalam satu kitab, anda pernah baca fatwa Syekh Dr. Muhammad Bakar Ismail, As-Sa'il Baina As-Sa'il wal Alim Was-Sa'il. Kalau itu kitab dia, orang tanya dia, macam mana orang yang hadir Jumaat tapi tak hadir khutbah Jumaat? Ini ada juga jenis, dia pombang dekat-dekat nak sembahyang baru pergi, dia tak dengar sikit pun. Dia jawab dalam fatwa, dia kata Jumaat dia sah tapi tak diterima oleh Allah. Sebab dia khutbah itu, Jumaat itu asalnya zuhur 4, asalnya zuhur 4 dipendekkan jadi 2 kerana diganti 2 dengan khutbah. Jadi penerimaan Allah Ta'ala sembahyang Jumaat itu bersekali dengan khutbah. Jadi tuan-tuan, itu pandangan dia sebut begitu. Di kerana itu kena dengar juga khutbah Jumaat, walau pi itu lena, tuan-tuan sekalian, tak apalah nak buat macam mana, 20 minit khutbah, sekurang-kurangnya kena ada juga sebahagian tazkirah yang kita dengar daripada khutbah Jumaat itu. Banyak lagi kalau kita nak kaji, tuan-tuan sekalian. Sama juga dengan sembahyang jemaah. Sembahyang berjemaah sah tapi tak ada pahala jemaah pun, ada juga ulama-ulama hurai. Apabila kita kita melakukan perkara yang makruh semasa Jumaat berjemaah, di antaranya ialah tidak meluruskan saf, di antaranya tidak merapatkan saf. Kata ulama makruh. Dan makruh dalam salat berjamaah maknanya apa? Maknanya hilang pahala jemaah. Dia mengambil hukum seperti sembahyang seorang diri saja. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, sebab itu kena, maknanya orang awam pun kena rajin juga. Kena rajin mengaji fiqh ke, mengaji tasawuf ke, mengaji akidah ke, dengan memetik daripada Quran dan juga hadis Nabi. Kedalaman dari situ, maksud di situ. Di samping bila kita baca Quran ni, tuan-tuan sekalian, kita dapat 10 pahala.
Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, tapi ustaz-ustaz kena rajin sikitlah. Dia kena study, dia kena rajin dan sebagainya. Dan begitulah tuan-tuan sekalian, masuk dah waktu tu. Dah masuk. Jadi kita kira pada malam ni kita memperingati panjang peristiwa Isra' Mi'raj ini. Pengajaran dia pun banyak. Jadi sekurang-kurangnya dalam bulan Rejab ini, kalau mengikut pandangan yang menyatakan bahwasanya bulan Rejab berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, sekurang-kurangnya kita memperingati juga peristiwa ini, tidaklah dibiarkan berlalu saja. Dan kemudian tuan-tuan sekalian kena meneraka dengan lebih jauh peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kerana banyak rahsia kerohanian yang boleh kita selami daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.